Lepas satu-satukan penyakit datang. Hari itu sejak 2-3 tahun lepas, kita fokus kepada COVID sahaja. Tapi perasan tak, selepas SOP dah dilonggarkan, jarak tak berapa nak jaga dan juga pelitup muka ini sudah dilonggarkan, timbul pula penyakit-penyakit lama seperti HFMD dan juga influenza. Oleh itu, pada video kali ini, saya akan bercakap mengenai influenza. Anda bersama saya Dr. Ikram, jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana singgah lagi dalam channel ini. Pada video kali ini, kita akan berbicara mengenai influenza. Bila bercakap mengenai influenza, ia adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh influenza virus. Ia ada beberapa jenis iaitu A, B, C dan juga D. A dan B adalah yang paling signifikan kerana ia boleh tersebar dengan meluas. Kalau yang C itu adalah mai sahaja simptom dia. Yang menarik mengenai influenza ini, antigen ataupun benda yang berbisa dalam virus itu, dia boleh selalu berubah mengikut musim dan juga tahun. Bila komponen dalam virus itu dah berubah, virus itu akan lebih hebat daripada tahun sebelumnya. Influenza ini bermusim. Kalau kat negara 4 musim, biasanya ia terjadi dalam musim sejuk. Dan pada musim sejuk ini, kebiasaannya kes influenza meningkat naik. Tapi kat Malaysia ini, yang jenis negara tropika, kes influenza ini boleh berlaku sepanjang tahun. Gejala influenza ini sama macam COVID. Selepas dah kena dalam 1-2 hari macam tu, kita akan start rasa demam, batuk, sesama dan juga sakit tekak. Lain-lain simptom mungkin boleh terjadi iaitu seperti penat, lesu, sakit badan dan juga ada efek GI punya sistem. Kanak-kanak biasanya akan mendapat GI punya simptom seperti cirit-berit dan juga sakit perut. Kita kena tahu yang influenza ini sangat senang untuk merebak. Orang yang sakit boleh bagi kepada orang lain melalui respiratory droplet. Maknanya, time orang sakit itu bercakap, batuk, bersin, jadi titisan yang keluar tadi boleh berlega dalam ruang udara dan ia boleh melekat dekat permukaan dan boleh infek kepada orang lain. Jadi itu adalah mekanisme bagaimana influenza itu merebak kepada orang lain. Dia macam ni, kalau orang itu dah ada ataupun mempunyai sistem imuniti badan yang dah matang ataupun dah stabil dan tiada apa-apa penyakit, kita tidak risau sangat. Ini kerana influenza ini just menyebabkan demam biasa dan pulih sepenuhnya tanpa komplikasi. Tapi, ada beberapa golongan yang kita risau. Contohnya kanak-kanak yang kurang daripada 5 tahun, wanita yang hamil, warga emas iaitu yang berumur 65 tahun dan ke atas, individu dengan penyakit kronik, contohnya seperti kencing manis, darah tinggi, asma dan sebagainya. Selain itu, individu yang obes ataupun yang mempunyai berat badan yang berlebihan dan juga individu yang ada penyakit kanser, yang pengidap HIV dan sesiapa yang menjalani kemoterapi, mereka ini semua adalah golongan yang berisiko dan mereka mempunyai sistem imuniti yang rendah. Kalau kena influenza, kita risau dan takut mereka ini mendapat influenza yang teruk dan juga mungkin mendapat komplikasi daripada influenza tersebut. Untuk kesan influenza ini, dia ada rapid test kit macam COVID juga. Kita boleh detect awal influenza. Jika confirm positif disebabkan virus ini, jadi doktor akan decide sama ada perlukan ubat antiviral ataupun tidak. Ubat antibiotik tak boleh ya perempuan kerana antibiotik ini bunuh kuman. Kalau influenza ini, kita kena gunakan antiviral untuk membunuh virus tersebut. Antara rawatan simptomatik yang lain adalah kalau demam, boleh gunakan ubat demam. Kalau batuk, gunakan ubat batuk, sesama dan juga ubat sakit tekak. Sambil tu, maintainlah hydration secukupnya. Minum air secukupnya. Air dan makanan kena cukup untuk proses recovery. Dan juga perlukan banyak berehat. Itu adalah penting bagi mempercepatkan badan kita recovery daripada serangan ataupun jangkitan virus influenza. Bagi mencegah influenza, boleh dapatkan vaksin influenza bagi sesiapa yang berusia 6 tahun dan ke atas. Biasanya, benda ini ditawarkan dekat fasiliti swasta. Selain itu, langkah pencegahan yang lain adalah macam COVID juga. Contohnya, kena jaga kebersihan diri, selalu cuci tangan dan kalau kita batuk,
pastikan tutup betul-betul. Pastikan tutup dengan menggunakan tisu ataupun pakai face mask sentiasa. Amalkan etika batuk yang betul. Kalau dah guna face mask itu, buanglah ke tempat yang sepatutnya, buanglah ke dalam tong sampah yang bertutup. Dan kalau nampak orang bergejala ILI ataupun influenza-like illness, perlulah jarakkan diri supaya kita ni tak terkena jangkitan tersebut. Dan kalau kita dah start bergejala, contohnya seperti rasa demam, batuk, sesama, rehat sajalah kat rumah. Jangan biar kita ni jadi punca kepada orang lain. Kalau perlu keluar juga, pastikan pakai face mask sentiasa. Saya rasa itu sajalah kali ini berkenaan influenza virus. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.